Sekejap. Okay. Ni lecture 8. Okay, so frequency resolution adalah BS over, FS over BS. FS ini sampling rate yang kita set tadi. BS adalah block size. Frequency resolution ni sangat glamour soalan. So let's say soalan minta kamu decide. Okay, contoh condition number 1. Saya buka lah, tak apa, maaf lah pening sikit . Buka tutup. Okay, contoh kalau soalan number 1 ni tidak menyatakan the measurement should be able to measure up to 1000 of average response. Dia boleh tukar macam-macam ayat. So sama ada ayat yang pertama adalah frequency resolution. So kalau soalan tu mentioning the term of frequency resolution, maksud dia memang kamu perlu tukar di measurement setup. So you need to play around with the value of sampling rate dan juga block size. Itu maksud condition number 1. This one. So untuk soalan ini directly mention yang maksimum dia adalah 1000 Hz. So kamu tahu by Aliasing theory, pening lah, tak apalah. Pusing-pusing dah. Okay, kita recap. Mana. Okay, this one. So, by anti-aliasing. Okay, saya tak mention kat sini. So, kat sini. Yang ini adalah yang ni, the theorem states the sampling frequency must be at least 2 times the highest frequency. Okay, so kalau yang ni dia memang directly mention 1000 Hz. Jadi untuk kamu key in di Dezilab, kamu tahulah just multiply by 2. So block size multiply by 2 of sampling rate. So dapatlah yang ni. So this is the first method yang soalan tanya yang mana kamu perlu tukar measurement setup. So the other kind of ayat dia bercakap mengenai frequency resolution. So kalau soalan tu tanya mengenai frequency resolution, kamu jangan pening-pening pula cakap saya tak ajar. So dia hanyalah berkaitan dengan dua ni. So kalau soalan tu bercakap mengenai frequency resolution, so maksudnya kamu kena tukar di measurement setup. Tengok frequency resolution dia berapa. Contoh, dia memang mention untuk condition number 1, frequency resolution should be 0.1 Hz. So kamu pun tahu kalau 0.1 Hz, kita pergi kepada kita punya equation, this one kan. So frequency resolution adalah 0.1. So maksudnya kamu punya creativity lah untuk key in the value of Fs dan juga Bs sehinggalah the value of the frequency resolution ini adalah 0.1. Okay, so untuk measurement setup tadi, dia ada dua method lah yang saya cakap tadi. Pertama, dia direct dimension, ataupun number 2, dia guna term frequency resolution. So frequency resolution ni sama dengan measurement setup. Sebab apa? Sebab by definition, frequency resolution equals to Fs over Bs. Fs ni adalah sampling rate, Bs ni adalah block size. Okay, so dah settle untuk condition number 1. Okay, so condition number 1 dah settle. So tak ada block module lagi lah, dia hanyalah measurement setup saja. Okay, so kita pergi kepada condition number 2. Okay, you need to convert acceleration unit from G into meter per second square. Okay, so bila kamu nak convert signal, acceleration ni kan signal, of course lah kamu perlu ada analog dulu. So klik OK sahaja. Pergi modules, ambil driver, ambil analog input. Okay, so ini adalah analog input. So double klik dekat analog input, tak ada apa yang kita tukar. So untuk make sure kena ada analog input lah untuk condition number 1. So klik OK. And then, sekejap saya pun lupa soalan dia. Okay, convert acceleration unit. Okay, untuk convert unit, tak kisahlah daripada velocity kepada acceleration ataupun daripada acceleration kepada velocity, modul yang kamu perlukan untuk Dezilab adalah scaling module. So yang barulah, kita tak apply pun.
Yang ni kita tak apply dalam projek. Again lah, sebab apa? Sebab sensor yang kamu guna adalah mikrofon. So kita tak perlu tukar apa-apa. Kalau yang real, kalau face to face, maybe ada certain group yang perlu menggunakan accelerometer, kan? Accelerometer. So kamu perlu gunalah modul ni. So modul dia adalah scaling module. Sekejap. Saya lupa. Under mathematics. Scaling. Okay, so ada. So klik scaling. So ambil default linear scaling unit conversions. Okay, so cuba double klik. Okay, dan soalan tadi dia minta kamu convert kan. Convert daripada G kepada meter per second square ataupun kita panggil acceleration. Vibration ke acceleration. Dah belajar vibration kan. So kalau tengok kat sini, so kat sinilah kamu perlu detail out parameter. Yang mana kamu perlu klik unit conversion. Kamu perlu convert. Pilih acceleration. Ni kamu kena detail out. Every single thing ni. So from soalan minta tengok balik soalan daripada G. Gravity kan. So dia minta kepada meter per second square. This one. Okay, so dah klik OK. And then kamu connect scaling kepada analog input. Jadi yang ini convert acceleration unit. Okay, so dah settle condition number 2. Okay, so condition number 2 dah settle. Then kita proceed kepada condition number 3. You need to display the vibration response in acceleration and velocity. Okay, so kamu perlu display, of course lah display YT chart. Display the vibration response in acceleration and velocity. Jadi kamu tahu daripada soalan ni perlu display YT chart into form. The first one in acceleration unit, the second one is velocity. So pergi balik pada Designlab. Scaling ini hanyalah untuk kamu convert kepada acceleration. So output kepada scaling ini adalah acceleration. Jadi pergi kepada modules. Ambil display, ambil YT chart. Klik. Okay. So double klik YT chart. Tukar kepada auto scaling. So make sure kamu detail out semua modul ini. Kalau nak jawab soalan. Okay, so okay. Jadi YT chart yang appear kat sini adalah acceleration. Okay. Tapi soalan minta lagi satu and velocity. Velocity unit dia meter per second. Kalau acceleration unit dia meter per second square. Okay, so boleh saya tahu tak kita nak differentiate ke kita nak integrate untuk dapatkan velocity daripada acceleration. Ada volunteer? Ni matematik sikit ni, measurement. Anyone? Differentiate. Yes, kita kena meter square. So untuk kita differentiate dapatkan velocity, sekejap apa ni? Sekejap. Okay, kita ambil mathematics. Yes, ambil differentiation and integration. Okay, so by default kita ambil action control module. Okay, my question is kita nak sambung kat mana sebenarnya? Derivative punya modul ni kelas. Ada idea tak? Kita nak connect kat mana? Adakah nak connect dekat sini? Output daripada analog? Adakah kita nak connect daripada output scaling? Ataupun kita nak connect daripada output YT chart? Kita nak sekarang ni, our aim is to display the velocity unit. Anyone volunteer? Dari YT chart. Daripada YT chart boleh. Kalau saya nak sambung daripada scaling pun boleh. Sebab apa? Sebab YT chart, the function is just untuk display sahaja kan. Dia tidak, YT chart module didn't perform any analysis. So kita ada dua, maksudnya kalau dalam final ada dua jawapan lah yang betul. So Stephen kata tadi, jawab YT chart kan. So kat sini YT chart tak ada output kan. Kalau kita tengok scaling, input point dan juga
output point. So YT chart we just have input only. So untuk kita create output point, just double click, copy inputs. Okay. Okay, so kamu-kamu minta kita connect dekat YT chart. Boleh juga. So double click. So since we want to convert from meter per second square to meter square, so it's mean kita klik differentiate lah. Astaghfirullahaladzim. Integration. Daripada meter second square kepada meter per second. Kita kena integrate. Kalau differentiate dia semakin kelas integrate ke differentiate saya dah pening lah. Daripada meter second square kepada meter square. Yes, kita kena integrate. Integrate daripada tunjuk balik. Okay, so kita dah ada acceleration. So kalau kita nak dapat velocity, kita kena integrate. Integrate. Jadi, klik integrate module, then klik OK. Klik OK. Ataupun method yang kedua, kalau tak nak connect kepada YT chart, kamu kalau ada yang jawab daripada scaling kepada derivative punya modul pun betul. So ada dua jawapan. Sama ada connect kepada YT chart ataupun connect after the scaling. Okay. So kat sini, this module performing the integration process yang mana dia akan integrate daripada acceleration kepada velocity, tapi kita tak settle lagi sebab the question ask you to display. Alright. So when displaying, kena sambung lagi satu, klik module, klik display and then YT chart. Then klik kat sini, connect. So double click, auto scaling. Every single module you need to detail out, and then okay. So settle condition number 3. Display the vibration response and in acceleration and velocity. Sudah settle untuk yang ini. Kita pergi kepada condition number 4. Number 4, you need to display the value of root mean square of velocity using digital meter. So ini sama dengan projek lah. So ambil sahaja velocity punya display and then kamu kena apa? Kena copy input lah. Kena klik OK. Ambil modul mathematics. Matematik ke kelas? Ke statistik? Meter kat mana? Formula, arithmetic, statistical, histogram, ke sini analisis. Okay, digital filter. Sorry lupa dah saya. Okay, so digital filter connect saja kepada YT chart untuk velocity. Jangan connect kat atas ni kelas. Kat atas ini adalah untuk acceleration So kat bawah ini untuk velocity. So digital filter, make sure kamu tukar kepada Astaghfirullahaladzim, bukan digital filter, digital meter. Digital filter ni esok, sempat lagi hari ni. Tak sempat sebab kelas hanya 1 jam. Allah. Madam lupa nak rekod ke? Ya Allah. Ya, lepas tu macam mana ni? Yang mana tak hadir? Habislah markah korang tak hadir. Sudah. Sekejap ya. Sorry saya selalu lupa. Kalau tak remind memang lupa. Nasib lah yang mana tak hadir tu. Tak boleh buat apa dah. Dah terlepas dah ni. Okay. Tak, saya nak tanya digital meter ni kat mana? Kenapa saya tak jumpa? Ni digital filter, FFT filter. Adakah di control? Digital class yang RMS tu kamu klik kat mana? Formula arithmetic, comparator, trigo, scaling.
Kenapa saya tak jumpa digital meter yang kita nak apa? Kita nak appear yang kita nak tunjukkan display the value untuk RMS. Kat display tiada ke madam? Dekat display ke? Betul. Thank you, Stephen. Okay, so ini adalah digital meter. Thank you. Okay, so connect kepada YT chart. So, kamu pilih RMS ya. So, double klik RMS. And then, okay. Okay. So, siapa-siapa yang tak hadir, so saya beritahu kamu yang tak hadir, siapa-siapa yang tak hadir, saya dah terlepas nak record video ni 15 minit awal. So kalau kamu tengok video ni sekarang, the rest yang sebelum punya explanation ni tanya kawan yang ada ya. So saya sambung terus je lah. So hari ni kita recap untuk Daisy Lab. Ni untuk soalan final lah.